Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan membentangkan tajuk yang telah saya pilih, iaitu perundangan Islam pada zaman Bani Abbasiyah. Jadi tanpa membuang masa, kita terus pergi kepada slide yang pertama. Baik, jadi zaman ini bermula dengan pelantikan Abu Abbas Abdullah As-Saffah sebagai Khalifah Kerajaan Bani Abbasiyah. Peringkat pertama ini bermula pada awal kurun ke-2 Hijrah dan berakhir pada pertengahan kurun ke-4 Hijrah, iaitu sekitar tahun 100 hingga 320 Hijrah. Jadi, tempoh ini merupakan tempoh keemasan bagi umat Islam kerana pada tempoh ini telah berlakunya perkembangan pelbagai bidang ilmu seperti ilmu falsafah, pemikiran ilmu kalam, undang-undang, tasawuf, teknologi, seni bina, kedokteran, sains dan juga pelbagai kemajuan yang lain. Jadi sebenarnya perkembangan ini telah bermula sejak daripada pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin dan disambung pula oleh pemerintahan kerajaan Bani Umayyah dan menjadi semakin pesat pada pemerintahan kerajaan Bani Abbasiyah. Selain itu, zaman ini juga dikenali sebagai zaman kematangan bidang perundangan dan juga zaman kegemilangan dan kemunculan imam-imam mujtahid yang membentuk mazhab-mazhab fiqh. Jadi pada zaman ini, cara ulama mengambil hukum tidak jauh bezanya dengan zaman sahabat. Hal ini disebabkan jarak masa di antara mereka dan juga kewafatan Rasulullah SAW tidak terlalu jauh. Cuma apabila sesuatu permasalahan yang tidak terdapat hukumnya di dalam Al-Quran, Sunnah ataupun Ijma', maka kebiasaannya mereka akan merujuk pandangan para sahabat, yakni fatwa sahabat, sebelum mereka melakukan ijtihad. Seterusnya, kita pergi kepada slide yang kedua. Jadi pada zaman ini telah bermulanya pengumpulan dan juga penulisan As-Sunnah dan juga mazhab-mazhab fiqh. Jadi terdapat mazhab-mazhab besar yang dikenali dan diterima sehingga sekarang. Antaranya mazhab Abu Hanifah yang muncul sekitar tahun 80 hingga 150 Hijrah. Mazhab Maliki pada tahun 93 hingga 179 Hijrah. Mazhab Syafi'i sekitar tahun 150 hingga 204 Hijrah. Mazhab Ahmad bin Hanbal pada tahun 164 hingga 241 Hijrah. Mazhab Zaid bin Ali pada tahun 80 hingga 122 Hijrah. Dan juga mazhab Ja'far As-Sadiq pada tahun 80 hingga 148 Hijrah. Selain itu, terdapat juga ramai para fuqaha alim yang mempunyai mazhab-mazhab yang terpencil yang diakui dalam sejarah tetapi telah lenyap di dalam zaman. Jadi kita bagi contoh, antaranya ialah mazhab Auza'i sekitar tahun 88 hingga 157 Hijrah. Mazhab Sufyan Al-Thawri pada tahun 97 hingga 161 Hijrah. Mazhab Al-Layth bin Sa'ad yang meninggal dunia pada tahun 175 Hijrah. Mazhab Daud Al-Zahiri sekitar tahun 200 hingga 270 Hijrah. Dan mazhab Ibnu Jarir Al-Tabari yang meninggal dunia pada tahun 310 Hijrah. Seterusnya, kita lihat pula berkenaan dengan faktor-faktor yang membawa kepada kegemilangan perundangan Islam pada zaman Bani Abbasiyah. Jadi seperti yang anda semua dapat lihat di skrin di atas, saya ada menyenaraikan 6 faktor-faktor yang terlibat yang menyumbang kepada kegemilangan perundangan Islam pada zaman Bani Abbasiyah. Jadi saya sebut dulu satu persatu. Yang pertama, kecanaan para pemerintah terhadap ilmu dan ulama'. Yang kedua, kebebasan berfikir dan mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, perdebatan terbuka. Yang keempat, kewujudan peristiwa dan masalah baru. Yang kelima, kesan gerakan penterjemahan ilmu asing. Dan akhir sekali yang keenam, penulisan dan pembukuan ilmu. Jadi, saya akan mengupas ataupun saya akan menceritakan satu persatu faktor yang menyumbang kepada kegemilangan perundangan Islam pada zaman Bani Abbasiyah. Okey, baik. Jadi faktor pertama yang menyumbang kepada kegemilangan perundangan Islam pada zaman Bani Abbasiyah ialah kecanaan para pemerintah terhadap ilmu dan juga ulama'. Jadi pada masa itu,
para khalifah sangat mengambil berat terhadap ilmu pengetahuan dan menjadikan agama sebagai paksi dalam semua urusan pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari pelbagai aspek, antaranya semua undang-undang pada masa itu bersumberkan daripada Al-Quran dan juga hadis. Khalifah juga sangat mengambil berat terhadap hadis dan juga sunnah dengan cara mengumpul, menulis dan juga membukukannya. Selain itu, para khalifah juga sangat rapat dan juga dekat dengan para ulama, sehingga kan mereka diberi bantuan dan dijadikan ulama ini sebagai rujukan dalam pelaksanaan undang-undang. Sebagai contoh, ketika pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, beliau telah melaksanakan hukum pengurusan tanah sambil menggunakan pandangan Imam Abu Yusuf dalam kitab Al-Kharaj. Seterusnya, faktor kedua yang menyumbang kepada kegemilangan perundangan Islam pada zaman Bani Abbasiyah ialah kebebasan berfikir dan mengeluarkan pendapat. Jadi, para ulama pada masa ini mempunyai kebebasan berijtihad dalam melakukan kajian ilmiah. Oleh itu, mereka beristinbat dari berbagai sumber serta mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang ramai tanpa rasa ragu-ragu. Pada masa ini juga, perbahasan dan juga majlis ilmu sentiasa diberi keutamaan oleh para khalifah, sehingga kan para ulama dan juga para mujtahid agung ini diberikan jawatan dalam kerajaan ataupun menjadi penasihat utama kepada khalifah. Seterusnya, kita pergi pula kepada faktor yang ketiga, iaitu perdebatan terbuka. Jadi pada zaman ini, perdebatan ilmiah dan juga halaqah pengajian sering dilakukan. Jadi perdebatan ini kebiasaannya berlaku tentang penentuan sesuatu perkataan serta hubungannya dengan sumber perundangan Islam. Jadi antara kehujahan sumber perundangan Islam ini seperti istihsan, qaul sahabi dan lain-lain lagi. Selain itu, melalui perdebatan ini juga dapat menggambarkan kehebatan para ulama dalam berhujah dan juga mengistimbat hukum. Sebagai contoh, perdebatan yang telah berlaku antara Imam Malik dan juga Imam Laith Ibn Sa'ad melalui surat menyurat berkenaan isu pengemilan hukum dengan merujuk kepada amalan penduduk Madinah sebagai salah satu sumber. Seterusnya, antara faktor lain yang menyumbang kepada kegemilangan perundangan Islam pada zaman Abbasiyah ialah kewujudan peristiwa dan masalah baru. Jadi, pada zaman ini telah berlaku pergaulan di antara masyarakat Arab dan juga bukan Arab yang baru memeluk Islam. Jadi, hal ini secara tak langsung telah memberi kesan yang besar kepada perundangan Islam, terutamanya ijtihad para ulama. Sebab apa? Sebabnya pendedahan kepada gaya hidup yang berbeza, adat, budaya, kepercayaan serta berlainan suasana tempat dan juga masyarakat telah mendorong para ulama untuk mencari penyelesaian baru bagi peristiwa dan juga masalah yang berlaku. Faktor yang seterusnya ialah kesan gerakan penterjemahan ilmu asing kepada ilmu Islam. Hal ini kesan daripada pembukaan wilayah. Segala khazanah yang ada di wilayah tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Gerakan ini juga mendapat sokongan dan dokongan yang padu daripada para khalifah di zaman itu, antaranya Khalifah Harun ar-Rasyid dan juga Khalifah Al-Ma'mun yang secara terbuka mempelopori dan berkolaborasi dengan mendatangkan naskah-naskah kuno daripada berbagai pusat peradaban dan kemudiannya diterjemahkan, diadaptasi dan diterapkan ke dalam dunia Islam. Sebagai contoh, kita lihat perkembangan sains pada zaman Bani Abbasiyah. Selain gemilang pada zaman pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, juga mencapai kegemilangannya pada zaman pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, iaitu sekitar tahun 813 hingga 833 Masihi, yang berpusat di Baitul Hikmah. Jadi, pada masa itu, Khalifah Al-Ma'mun telah mengumpulkan pelbagai jenis ilmu pengetahuan yang berbahasa selain bahasa Arab dan kemudian memerintahkannya untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi antara tokoh yang masyhur pada zaman itu ialah Al-Kindi dan juga
Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Akhir sekali, faktor yang keenam ialah penulisan dan pembukuan ilmu. Jadi sebenarnya gerakan penulisan telah pun bermula pada zaman kerajaan Bani Umayyah. Tetapi gerakan penulisan ini pada zaman Bani Abbasiyah adalah semakin rancak dan gemilang berbanding dengan zaman-zaman sebelumnya. Jadi secara rasminya, gerakan penulisan ini bermula pada akhir pemerintahan Bani Umayyah dan pada awal pemerintahan Bani Abbasiyah. Pada masa itu, ilmu hadis telah mula dibukukan mengikut susunan bab-bab dan ilmu tafsir merupakan salah satu bab daripadanya. Pada zaman itu, para ulama berusaha sedaya upaya bagi mengumpulkan hadis tentang tafsir yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat untuk dibukukan bersama hadis. Jadi antara ulama yang terlibat dalam usaha mengumpulkan riwayat ini seperti Yazid bin Harun As-Sulami, Syu'bah bin Hajjaj, Waqi' bin Jarrah, Sufyan bin Uyainah, Ruh bin Ubadah Al-Basri, Abdul Razak bin Humam, Adam bin Abu Iyas dan Abdullah bin Humaid. Kemudian pada abad yang ketiga, ilmu tafsir mula diasingkan daripada ilmu hadis dan dijadikan sebagai ilmu khusus dan tersendiri. Pada masa itu juga, pentafsiran dibuat bagi setiap ayat Al-Quran dan tafsirannya disusun mengikut susunan mazhab. Okey, baik. Jadi seterusnya kita akan membincangkan pula berkenaan dengan sumber-sumber perundangan Islam pada zaman Bani Abbasiyah. Jadi sumber perundangan Islam pada zaman Bani Abbasiyah telah berkembang dengan memasukkan beberapa sumber sebagai sandaran dalam perletakan hukum. Jadi secara amnya, terdapat dua bahagian sumber, iaitu sumber yang disepakati, yakni yang diterima ramai, dan juga sumber yang tidak disepakati, yakni yang bergantung kepada situasi. Jadi, seperti mana yang tertera di slide di atas, saya telah menyenaraikan beberapa sumber-sumber yang disepakati dan juga sumber-sumber yang tidak disepakati. Antara sumber yang disepakati ialah Al-Quran, Sunnah ataupun Hadis, Ijma' dan juga Qiyas. Manakala sumber-sumber yang tidak disepakati pula ialah Istihsan, Al-Masalih Mursalah, Istishab, Sadduz Zara'i', Uruf dan juga amalan penduduk Madinah. Jadi, perundangan Islam pada masa ini mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri yang membezakannya dengan fasa-fasa sebelumnya. Pada masa ini juga, perundangan Islam mengalami tahap kematangan dalam tempoh yang sangat singkat yang tidak pernah dialami oleh mana-mana zaman sebelumnya. Jadi, sebagai kesimpulannya, setiap fasa perundangan Islam mempunyai keistimewaan yang tersendiri yang mana bersesuaian dengan keperluan yang dihadapi pada masa itu. Adapun para imam mujtahid yang timbul dan berkembang pada zaman ini adalah imam yang empat, iaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana mazhab-mazhab mereka masih berkembang dan menjadi pegangan umat Islam sehingga ke hari ini. Oleh itu, memahami perundangan Islam dengan mengetahui latar belakang pembentukannya adalah amat penting agar kita tidak keliru dalam memahami undang-undang Islam. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.